Silakan duduk, saudara. Malam ini mari kita lihat firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 2. 今天晚上的主题是彼得前书第4章1到2节。 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai 2, saya bacakan terlebih dahulu dalam bahasa Indonesia, demikian firman Tuhan. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 基督既在肉身受苦，你们也当将这样的心志作为兵器，因为在肉身受苦的就已经与罪断绝了。你们存这样的心，从今天以后就可以不从人的轻欲，这从神的旨意在世度余下的光阴。 Tema yang kita renungkan malam ini adalah inkarnasi Tuhan Yesus. 今天晚上我们的主题就是道成肉身。 Malam ini saya tidak banyak membahas tentang inkarnasi Tuhan Yesus. 我今天的主要不是提到关于耶稣变成肉身， Tetapi kita melihat bahwa di dalam inkarnasi Tuhan Yesus menanggung seluruh penderitaan. 就是道成肉体呢，耶稣已经克服了很多困难。 Karena inkarnasi itu bicara Tuhan Yesus mengambil tubuh daging atau menjadi daging. 在这里呢，耶稣当了人类。 Jadi di dalam tubuh manusia ini Tuhan Yesus melayani, di dalam tubuh Tuhan Yesus menderita sengsara, dan di dalam tubuh Tuhan Yesus disalib dan dikubur. 通过肉体呢，主耶稣呢痛苦受苦，被钉十字架了。 Bahkan kita lihat tuh Tuhan Yesus di dalam tubuh, dia juga menyatakan kasihnya yang paling nyata bagi manusia. 通过肉体，耶稣呢表示了他对人类的爱。 Nah ini pentingnya inkarnasi saudara. 这就是道成肉身的重要性。 Nah kita akan melihat yang pertama bahwa Yesus itu menderita di dalam tubuh. 我们要看，就是耶稣在肉体方面呢，他已经受苦 Dan 了。 penderitaan itu adalah penderitaan sepanjang hidup secara ekstensif, bukan intensif. 他的受苦呢是一辈子。 Jadi sepanjang hidup Kristus dia mengalami penderitaan. 基督的一辈子呢，他是受苦的。 Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 1 tadi dikatakan Kristus telah menderita penderitaan badani. 在我们刚才所读的经文，就是基督在肉身受苦。 Ini satu kalimat yang kita akan renungkan dulu saudara. 我们要默想这个话语。 Yesus menderita penderitaan badani. 耶稣在肉身受苦， Yesus menderita penderitaan badani itu ditanggung di dalam tubuh, di dalam inkarnasi. 他承担的这一切就是在肉体里。 Sejak kapan penderitaan badani ditanggung Yesus? 他什么时候开始受苦呢？ Sejak pertama kali dia datang ke dalam dunia. 就是当他第一次出生的时候。 Pada waktu Yesus lahir, bahkan bau pertama yang dia cium itu adalah bau kotoran binatang. 他刚出生已经闻到了动物的臭味儿。 Dan pada waktu dia lahir, dia ditolak, dia tidak dipedulikan. 当他出生的时候，他被排斥了，没有人在意。 Dan di dalam hidupnya dia banyak mengalami rasa sakit, kesepian, penderitaan fisik yang sangat nyata. 在他的生活当中呢，他感到了孤独，受苦。 Dan di dalam tubuh dia juga mengalami baik kelaparan, kehausan, capek, lelah. 在肉体，他也是经历到饿、渴和累。 Dan secara emosional dia juga dikecewakan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dimaki-maki, dikambing hitamkan. 甚至呢，他也是被侮辱、被责骂、被
被当了替罪羊。 Jadi kita melihat di dalam tubuh Tuhan Yesus, dia mengalami satu penderitaan yang sangat panjang. 所以呢，他一辈子呢经历了很长的受苦。 Dan puncak penderitaannya itu adalah pada waktu dia digantung di kayu salib, dibunuh meskipun dia tidak bersalah. 最后呢，他虽然没有犯错，他被杀了，被钉十字架。 Jadi Yesus telah menderita penderitaan badani. 所以呢，耶稣肉身受苦了。 Dan penderitaannya ini adalah bukan hanya saja penderitaan fisik, tapi juga penderitaan secara psikis. 所以呢，他所经历的不是只是肉体方面，但是也是心理。 Ini penderitaan secara komprehensif, secara menyeluruh. 所以这个痛苦是完全的。 Jadi kita tahu Tuhan itu sangat menderita penderitaan badani. 所以我们要晓得，耶稣呢非常的痛苦。 Dan kita tahu saudara kita tahu bagaimana sakitnya menderita. 我们也是知道痛苦是如何。 Tentu penderitaan kita nggak sebanding dengan apa yang dialami Yesus. 当然，我们所经历的比不上耶稣所经历的。 Kita menderita terkadang mungkin pusing, sakit kepala gitu ya. 我们可能偶尔呢会头痛， Dan mungkin ada yang sakit seperti yang saya alami itu sakit asam lambung. 有的像我就是胃痛。 Dari sisi sakit begitu aja terkadang kita nggak tahan. 这么小事情，有时候我们已经承担不了了。 Bahkan mungkin ada lagi yang berasa sakit agak lebih levelnya naik sedikit, mungkin sakit gula gitu ya sampai kakinya amputasi. 可能有比较重的得病，他可能是得了糖尿病，使他的脚呢要被开刀做手术了。 Yang agak lebih berat lagi itu kalau dia mengalami sakit kanker sehingga anggota tubuh mungkin harus diambil. 甚至呢，如果他得了癌症， Kita udah melihat sakit begitu menderita. 我们已经看这样的病呢很痛苦。 Tapi penderitaan Yesus jauh lebih berat dari situ. 但是耶稣所经历的跟 Selain Yesus tidak ada dosanya, 耶稣无罪， dan dia harus menanggung penderitaan dan bukan karena dosanya tetapi karena kejahatan orang lain. 他要承担的是不是他所做的，但是其他人所犯的。 Jadi kita bisa bayangkan bagaimana Yesus menderita. 所以我们可以想象耶稣怎么痛苦呢？ Jadi kalau dia memilih sebenarnya dia bisa memilih untuk tidak menderita. 如果他能够选的话，他要选不要痛苦。 Tetapi Tuhan Yesus mau menderita penderitaan badani. 但是耶稣要承担， Dia mau menderita karena dia mau menyatakan kasihnya kepada kita. 他要痛苦，因为他要显明他的爱对人类。 Wah, ini satu teladan yang sangat dalam, saudara. 这个是很好的榜样。 Jadi kalau kita mau mengerti tentang keselamatan, kita mengerti siapa Yesus dan apa yang dilakukannya buat kita. 如果我们要明白耶稣是谁，他所做的是什么呢？ Dan salah satu yang dilakukan Yesus itu adalah dia menderita penderitaan badani. 其中之一的话呢，他已经肉身受苦了。 Penderitaan badani ini adalah satu penderitaan yang sangat-sangat berat. 肉身受苦是非常了不起的。 Seluruh penderitaan yang menjadi puncak penderitaan itu ditanggung Kristus di dalam tubuhnya. 全部的受苦呢，他已经承担了。 Dan tidak ada seorang pun manusia pernah menanggung penderitaan badani seperti yang Yesus alami. 没有一个人呢能够行耶稣所行的。 Kenapa Yesus menanggung itu? 为什么耶稣承担呢？ Sebab dia begitu mengasihi kita. 因为他多么的爱我们。 Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus tentu memang berbeda dengan kita manusia, saudara. 耶稣所行的与我们所行的当 Karena 然不 kita 一样。 biasanya lebih memilih hidup nyaman, aman, dan mungkin kalau bisa bebas dari masalah. 我们可能喜欢舒适，我们不要面对困难。 Rata-rata kita pingin kalau bisa bebas dari masalah. 我们多数就是要避免这个困难。 Kalau bisa ya, kalau bisa Tuhan gak bawa kita masuk ke dalam kesulitan. 如果能够的话，上帝不要带我们去困难里， Itu yang selalu kita inginkan. 这个是我们的
希望。 Kalau bisa Tuhan gak bawa kita masuk ke dalam gua singa. 不要带我们面对了痛苦。 Kalau bisa kita gak masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. 不要进入火。 Kalau bisa kita bebas dari segala beban-beban yang menghimpit kehidupan ini. 不要有痛苦挤了我们的生活。 Makanya kalau kita lihat banyak orang itu pingin cepat-cepat bebas dari kesulitan. 所以我们看很多人要避免这个困难， Tapi terkadang kita lihat ya manusia itu pingin bebas dari kesulitan menempuh jalan pintas. 但是我们可以看，有时候呢，人呢喜欢抄近路。 Saya terkadang bingung dengan orang-orang yang cepat sekali kelihatannya kaya. 我有时候好奇，为什么突然有人呢变成有钱？ Tiba-tiba terlihat begitu cepat kaya. 他们很快看起来就富有了， Punya mobil Mercy harga 3M. 有豪车， Bisa naik pesawat kelas bisnis. 能够坐一等的飞机， Punya rumah harga kelas kakap. 有一个豪家。 Terkadang bingung ini uang sebanyak itu dapat dari mana? 有时候好奇，他们得了这么多的 Kenapa 钱哪 kok 里来？ begitu cepat kayaknya? 为什么那么快变成有钱人？ Kadang-kadang mungkin ada yang bilang mungkin dia itu orang yang kuat jaga lilin gitu ya. 有可能是他行魔法了。 Pernah lihat ya, supaya cepat kaya itu kuat jaga lilinnya supaya nggak mati. 可能有一些人就是为了要 Ada 变成 filmnya 有 itu 钱 ya? 人，他们行魔法了。 Film babi ngepet kalau nggak salah. 所以有一个电影， Padahal kalau kita perhatikan, kadang-kadang kita ragu kenapa dia cepat kaya padahal nggak punya histori kerjaan yang mantap gitu. 我们好奇，因为我们看他没有稳定的工作。 Nah kenapa saudara-saudara orang itu pingin sekali mungkin seperti cepat kaya, pingin nggak mau hidup susah gitu. 很多人呢要变成有钱人，不要痛苦， Nah banyak cara mereka tempuh saudara. 他们千方百计， Ada yang menyempuh jalur pinjol, pinjaman online. 有的网读， Ada juga yang menempuh cara lain misalnya judi online. 有的网贷， Ada yang menempuh lagi investasi bodong-bodongan gitu. 有的参加各种各样的投资， Bahkan juga mungkin ada yang menempuh jalan pintas itu mungkin gali lubang tutup lubang. 有可能又借钱然后换钱，一直这么做。 Nah seringkali itu yang kita melihat saudara ya. 我们常常看这样的事情， Secara histori kerjaan sebenarnya nggak mantep. 他们的工作呢不稳定， Tapi tiba-tiba aja kelihatannya kok berlaku seperti orang yang kaya gitu. 他们突然变成了有钱人， Nah saudara karena pingin hidup yang nyaman. 因为他们要活在宿舍里， Pingin bebas dari kesulitan. 要避免痛苦， Menempuh jalan pintas. 抄近路。 Padahal itu merusak hidupnya. 其实呢，毁灭了他们 Menghancurkan 的生活， keluarganya. 毁灭了他们的家庭， Bahkan mencela nama Tuhan. 甚至侮辱了上帝的名。 Saudara orang yang pinjol, yang suka ngutang-ngutang itu mencela nama Tuhan saudara. 喜欢借钱的人呢，侮辱了上帝的名。 Orang yang juga tidak beres di dalam masalah keuangan, gali lubang, tutup lubang, judi online. Saudara ini tidak beres di dalam masalah keuangan ini mencela kemuliaan Tuhan. 有一个人呢，他经济方面不好的话呢，侮辱了上帝的名。 Nah kita tahu ini sekarang tantangan zaman ini sekarang seperti ini saudara. 现在的问题，我们所面对的就是这样。 Manusia pingin jalan pintas. 人呢喜欢抄近路， Tetapi ketika Yesus datang ke dalam dunia, 当耶稣来到这世界， Dia tidak menempuh jalan pintas untuk selamatkan kita dari dosa. 他没有抄近路，为了拯救我们。 Walaupun mungkin Tuhan Yesus sebenarnya bisa melakukannya dengan jalan pintas, dengan jalan nyaman. 虽然耶稣可能能够行抄近路， Tapi heran sekali justru Tuhan Yesus menempuh satu jalan penderitaan. 但是奇怪的是，耶稣受苦了， Seumur hidupnya dia menderita penderitaan badani. 他终身呢肉身受苦了， Di dalam inkarnasi dia tidak menghindari kesulitan. 他没有避免痛苦， Tapi justru dia mengambil jalan kesulitan. 但是他行了
他受苦了， Ia tidak lari dari penderitaan itu. 他没有避免痛苦， Bahkan dia menghadapi penderitaan itu dengan kepala yang tegak. 但是他面对克服了这个事情， Dan sampai dia menutup mata, dia mengakhiri di dalam kesulitan. 直到死的时候，他也是痛苦。 Dan ini adalah teladan untuk kita umat manusia. 这个是当我们人类的榜样， Bahwa kesulitan bukan sesuatu yang harus kita hindari. 我们不应该避免痛苦。 Setiap kita punya kesulitan masing-masing. 我们每个人肯定有苦难， Tetapi Yesus memberi teladan. 但是耶稣给我们榜 Bahwa 样， setiap kita menghadapi kesulitan dengan kepala yang tegak. 我们要勇敢的面对困难， Jangan lari dari kesulitan. 不要逃避， Jangan lari dari masalah. 不要逃避问题， Hadapi kesulitan. 面对问题， Berjalan ikuti teladan Kristus. 我们要跟随上帝的榜 Dan 样。 kita tahu ketika Kristus menyelesaikan penderitaan. 当我们知道耶稣已经成就这一切 Tuhan 了， telah menyediakan mahkota kemuliaan. 上帝呢已经给了他冠冕， Setelah dia mati di kubur, 他被埋葬之后， Tuhan Allah bangkitkan dia dari antara orang mati. 他从阴间复活， Dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. 他坐在上帝耶和华的右边。 Setiap orang harus mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan. 每个人要承认耶稣就是上帝， Kristus menerima kemuliaan yang besar. 耶稣得了很大的荣耀， Setelah dia melewati penderitaan itu. 就是通过这个苦难。 Seseorang hanya bisa melihat satu sukacita dan menerima mahkota kalau dia sudah melewati jalan penderitaan. 人呢能够感到喜乐，如果他已经经历了苦难， Nggak ada jalan pintas untuk menerima mahkota kemuliaan dari Tuhan. 没有进入是能够得到上帝的荣耀。 Jikalau kita ingin melihat kemuliaan yang Tuhan sediakan, mahkota kemuliaan itu kita mesti rela menderita seperti Kristus. 如果我们要受冠冕，我们也是要像耶稣那么痛苦。 Penderitaan itu saudara bisa muncul karena 3 hal. 痛苦有3个原因， Pertama karena bencana. 一个是因为灾难， Kedua karena ketidakadilan. 第二是不公平， Ketiga karena kesalahan sendiri. 第三是自己找麻烦。 Bencana itu misalnya ada tanah longsor, gempa, pesawat jatuh. 灾难就是比如呢，有地震，有飞机掉下来， Ini sama seperti yang terjadi di Sumatera atau di Bandung. 就像在万隆和苏门答腊岛所发生的。 Ketidakadilan itu misalnya kita ditipu sama rekan kerja, pinjam 200 juta. Katanya mau balikin tapi mungkin akhirnya dia bawa lari, nggak kabur, nggak balik-balikin lagi. 不公平就是比如说有一个人呢跟我们借钱，他说他要还给我们，但是他这个钱被他带走了。 Atau mungkin di masa-masa pembagian THR hari ini banyak orang merasa tidak adil karena mungkin bosnya itu nggak bagi THR. 或者在现在时代，比如他的老板没有给他奖金， Jadi ini contoh ketidakadilan. 这个就是不公平的。 Nah, kesalahan sendiri itu berarti bikin sendiri masalah. 第三就是自己找麻烦， Misalnya ikut pinjol pinjaman online. 比如呢参加了网贷， Ada orang mungkin ikut pinjol itu bisa hutang sampai puluhan juta, mungkin ratusan juta. 有一些人呢网贷他可能会借了10条、 Dengan 100条 bunga yang sangat tinggi. 高利贷， Bahkan mungkin juga ada yang terlibat judi online. 可能也是有一些人呢网赌了， Kelihatannya menguntungkan tapi padahal mematikan. 看起来呢有利，但是这个是不好的。 Sampai akhirnya mungkin rumah harus dijual gara-gara judi. 最后呢，因为赌博了，要卖掉他的家， Nah ini adalah ciptakan kesalahan sendiri. 他自己找问题。 Sekarang mari kita lihat. 我们来看， Kita menderita lebih banyak karena apa? 我们痛苦是为什么呢？什么原因？ Saya kira kalau gara-gara bencana sangat sedikit kita menderita. 如果因为灾难，好像是很少。 Lebih banyak kita menderita dalam hal apa? 我们比较多痛苦是在 Hanya 哪 ada 个方 dua 面呢？ menurut saya. 只有2个， Karena kita diperlakukan tidak adil. 因为呢被偏待了。 Dan karena kesalahan sendiri. 第二是自己找麻烦。 Kalau kita melihat Yesus menderita karena diperlakukan tidak adil. 如果我们看耶稣是已经被偏待了， Dan meskipun Yesus diperlakukan tidak adil, tapi dia betul-betul tahan menderita. 虽然耶稣被偏待，但是他忍耐。
Semua perlakuan ketidakadilan dialami oleh Kristus. 一切的变态他经历过了， Dia dibohongi, difitnah, dimaki, bahkan sampai dia disalibkan. 他被骗、被骂，甚至呢，他被钉十字架。 Kita pernah mengalami ketidakadilan karena orang lain. 我们经历过因为别人我们被偏袒吗？ Tapi Yesus lebih menderita dari kita. 但是呢，耶稣比我们更惨。 Tetapi Yesus tetap bertahan dan sabar menghadapi ketidakadilan. 耶稣呢，坚持面对这一切， Dia menanggung semuanya dia menanggung semua penderitaan itu di dalam penderitaan badani. 他承担了这一切在肉身。 Dan kalau Tuhan Yesus bisa mengalaminya, melewatinya, saudara, kita perlu mengikuti teladan seperti 如 ini. 果耶稣能够经历这一切，我们要效法他。 Sementara kita mungkin saudara banyak menderita bukan karena ketidakadilan. 我们可能受苦不是因为不公平， Kita banyak menderita mungkin karena kesalahan kita sendiri. 我们受苦是因为自己的事情。 Kalau kita banyak menderita karena kesalahan sendiri, 如果我们受苦，因为我们自己， maka kita harus bertobat. 那我们该悔改。 Kalau kita menderita karena kita terlibat pinjaman online, terlibat judi online, saudara, kita mesti berubah, bertobat. 如果我们受苦，因为网贷、网毒，我们该悔改。 Kalau kita menderita karena kita berbuat dosa, maka kita mesti bertobat. 如果我们受苦，因为我们犯罪，我们该悔改。 Ini yang perlu kita lakukan, saudara. 我们需要行这些。 Kalau Kristus menderita penderitaan tubuhnya di dalam menderita penderitaan badani, saudara, 如果耶稣已经肉身受苦了， maka saudara-saudara kita jangan berpikir bahwa tubuh kita ini juga akan bebas dari penderitaan. 那你不要以为你们会脱离这一切。 Kalau Kristus saja alami penderitaan badani, kita pun pasti akan mengalaminya. 如果耶稣已经经历的肉身受苦，那我们也是这样。 Maka kita perlu belajar dari Kristus. 我们要效法耶稣， Maka saudara kita perlu melihat kalimat berikutnya. 我们要看接下来的经文。 Karena Kristus telah menderita secara badani, maka kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. 基督既肉身受苦，你也是当将这样，心智作为兵器。 Jadi kita perlu memiliki pikiran yang sama dengan Yesus. 我们的思想要与耶稣一致， Milikilah pikiran yang sama dengan Yesus. 跟上帝的思想是一样。 Mempersenjatai diri kita dengan pikiran yang sama seperti Kristus. 我们的思想呢，要像基督一样。 Di mana Kristus menderita bukan karena dosanya, tapi dia menderita karena ketaatan kepada kebenaran. 基督受苦是因为真理， Dia menderita karena dia taat kepada Bapaknya. 他受苦是因为他遵守阿爸父。 Jadi dia menderita bukan karena dosa, dan ini yang perlu kita pikirkan atau kita lakukan dalam hidup kita. 他受苦不是因为他犯罪，这个是我们应该默想的。 Kalau kita menderita karena ketidaktaatan, berarti kita mesti bertobat. 如果我们不遵从，然后我们受苦，那我们要悔改。 Tapi kalau kita menderita karena kebenaran, biarlah kita bersuka cita. 如果我们受苦因为真理，那我们要喜乐。 Kalau kita menderita karena kita mengasihi Tuhan, maka biarlah hati kita bersuka cita. 如果我们痛苦，因为我们爱上帝，我们应该喜乐。 Yesus menderita karena dia sangat mengasihi manusia. 耶稣痛苦，因为他爱了人类。 Karena kasihnya yang besar kepada kita, maka dia rela tanggung penderitaan itu sampai mati di kayu salib. 他多么爱人类，所以呢，他敢牺牲在十字架。 Maka kalau kita mengalami penderitaan badani karena kita mengasihi manusia, melayani sesama, biarlah kita bersuka cita. 如果我们受苦，因为我们不是临时，那我们应该喜乐。 Karena penderitaan, karena melakukan kehendak Allah itu punya nilai yang sangat kekal. 因为我们这样行呢，在上帝面前呢，有永恒的价值。 1 Petrus 4 ayat 16. 彼得前书4章16节。 Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, perhatikan, jika kita sebagai orang Kristen menderita, janganlah malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. 作为做基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因这名归荣耀给神。 Kalau kita menderita karena kita memuliakan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, biarlah kita tidak malu.
如果我们痛苦是因为我们荣耀神的名字呢，我们不必害羞。 Justru kita harus memuliakan Allah di dalam penderitaan kita. 在痛苦里面呢，我们要荣耀归给 1 神。 Petrus 4 ayat 19. 第4章19节。 Karena itu baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. 所以那照神旨意受苦的人呢，要一心为善， Di 将 sini 将自己灵魂交与那信实的造法之王。 di sini ada satu kalimat yang sangat penting. Allah disebut sebagai Pencipta yang setia. 有一个关键就是造化之王。 Sebagai pencipta yang setia, Allah sebagai pencipta yang setia, dia bukannya sekedar menciptakan, tapi dia pencipta yang setia. 他不是只是造了我们，但是他是心舍的。 Berarti dia adalah Tuhan yang sungguh-sungguh setia kepada kita yang dia ciptakan sebagai miliknya. 他对人类呢终身，我们是属于他的。 Maka kita yang melakukan kehendak dia yang adalah pencipta yang setia, maka biarlah kita selalu menyerahkan jiwa kita kepada dia. 那我们应该遵守他，我们要把我们的生命交给他， Selalu berbuat baik. 一直行善。 Meskipun harus menderita karena kehendak dari Allah yang setia. 虽然痛苦，因为这一切就是神的旨意。 Wah, ini satu ayat yang sangat bagus, saudara. 这个是一个很好的经文。 Dan pikiran seperti Kristus seperti ini yang perlu kita miliki dalam pikiran kita. 这样的心思呢，我们要有。 Meskipun kita harus mengalami penderitaan badani, tetapi karena kita melakukan kehendak Allah, maka biarlah kita selalu serahkan hidup kita kepada Pencipta yang setia. 那我们应该要把我们的生命交给上帝，我们的造物主。 Ada orang menderita karena dosa, 有一些人呢痛苦，因为他犯罪。 tapi orang yang menderita karena kehendak Allah itu berbeda. 但是呢，如果人受苦，因为神的旨意呢， Bangun pagi-pagi kita berdoa saat teduh itu ada penderitaannya. 早上起来祷告也是痛苦， Ada penderitaan badani. 有肉身的痛苦。 Karena harus bangun pagi-pagi lagi enak tidur, harus bangun kemudian baca firman Tuhan. 因为好好的睡觉，然后我们要起床祷告。 Kemudian mungkin dari Senin kerja, Selasa sampai Rabu kerja. 然后每天工作， Rabu mesti ikut CSF seperti ini, harus datang ke gereja atau ikut di Zoom. 星期三呢，我们要参加祷告会，无论下线或者上线， Itu ada penderitaan badaninya, saudara. 也是有痛苦。 Kalau capek mesti tahan. 如果累呢，我们要忍。 Tetapi kalau penderitaan badani itu karena melakukan kehendak Allah, maka biarlah kita tetap selalu berbuat baik. 那如果我们痛苦是因为跟随上帝的旨意，我们要依然行善。 Sebab itu sedang kita mengalami penderitaan badani seperti Kristus. 就以为此，我们就像耶稣痛苦。 Kalau Anda terlibat di dalam pelayanan di gereja, pasti akan mengalami penderitaan badani. 如果你在教会服侍呢，那你在肉身受苦。 Bahkan di dalam pelayanan itu seringkali bukan hanya badan kita yang juga mengalami penderitaan, tapi terkadang kita juga mengalami pergumulan-pergumulan secara komprehensif. 我们服侍呢，有时候不单只是身体方面觉得累，但是我们也是面对了各种各样的问题。 Tapi kalau menderita karena kehendak Allah, biarlah kita teladani Kristus. 但是如果这一切是为了神的旨意，那我们要效法耶稣， Karena Tuhan kita pencipta yang setia. 因为我们的上帝是心中， Dia akan menolong kita. 他必帮助我们。 Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Maka apa yang perlu kita lakukan dalam hidup ini? 现在我们该做什么呢？ Kita mesti bersiap tanggung penderitaan. 我们要受苦。 Mari kita lihat ayat berikutnya dikatakan. 我们看接下来的经文， Ayat 1. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa. 因为肉身受苦的，他就已经与罪断绝了。 Siapa yang menderita, saudara, dia telah berhenti berbuat dosa. 受苦的已经与罪断绝了。 Ketika seseorang bertekad tanggung derita, ia sudah bertobat, saudara. 当他面对这一些痛苦呢，他已经悔改了。 Kalau seseorang itu benar-benar bertobat ya, dan dia pasti
tanggung derita, berarti dia menunjukkan dia sudah tanggung. Maksudnya dia tanggung penderitaan, dia sudah siap tanggung penderitaan. 如果他悔改呢，证明他已经承担这一切。 Sama seperti orang yang di sebelah Tuhan Yesus ketika dia berkata kepada orang yang di sebelahnya disalib Tuhan Yesus itu. 就像耶稣旁边的人， Dia berkata kita layak dihukum. 他就说我们配得惩罚， Tapi Yesus nggak layak disalib. 但是呢，耶稣不配得。 Jadi ada satu kerelaan di dalam hatinya bahwa dia itu rela menanggung penderitaan karena dia sadar dirinya berdosa. 所以，但是呢，他甘心，因为他在心里呢，他认为他犯罪了。 Hati yang rela menderita ini perlu kita miliki, saudara. 这样的心呢，我们应该拥有。 Karena orang yang sungguh-sungguh rela, saudara, itu akan menjadi seperti memiliki pikiran seperti pikiran Kristus. 甘心的人呢，我们就像有耶稣有那样的思想。 Daya tarik gereja, kenapa gereja mula-mula itu begitu maju, begitu berkembang, begitu bertumbuh. Saudara, daya tariknya bukan karena teologi kemakmuran. Tetapi karena ada teologi salib, ada penderitaan. 早期的教会是会吸引人，就是因为有耶稣的痛苦。 Justru penderitaan karena iman kepada Kristus membuat banyak orang melihat bahwa iman kepada Kristus adalah iman yang sejati. 就是因为耶稣受苦呢，我们相信这一切，所以呢，我们能够遵循耶稣。 Maka kemudian orang tergerak mengikuti Kristus karena mereka melihat ada orang-orang beriman yang rela mati demi Kristus, rela mati martir, rela menyangkal diri. Mereka melihat ini adalah sesuatu yang sangat berbeda. 所以呢，很多人呢能够这样行，很多人要为上帝而遵服上帝。 Saudara, kalau kita menderita, maka di sanalah kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan. 如果我们受苦呢，证明有上帝的荣耀。 Maka biarlah kita sungguh-sungguh mengikuti teladan Kristus. 我们要效法耶稣。 Bahwa Kristus telah menderita penderitaan badani. 耶稣已经肉身受苦， Maka saudara, apa yang perlu kita lakukan? 我们要怎么样做呢？ Ayat yang kedua. 第二个经文， Supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. 存这样的心，从今天以后可以不从人的心意。 Waktu kita singkat di dunia. 我们在这世界呢，多么短 Supaya 暂， waktu kita tidak terbuang. 使我们不浪费时间。 Mari kita pakai waktu yang sisa untuk melakukan kehendak Tuhan. 我们的时间呢，我们要行善， Kiranya Tuhan memberkati. 愿上帝祝福。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa.